Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang Ustaz kasih sekalian? Ustaz doakan kamu sihat, sejahtera di samping keluarga yang tersayang. InsyaAllah di kesempatan pada hari ini Ustaz akan berkongsi berkaitan dengan pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah di bawah tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, suka Ustaz ingatkan, pastikan kamu sekarang sediakan buku teks muka surat 154 di bawah tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, untuk berkati pertemuan majlis ilmu kita pada hari ini, kita mulakan dengan doa sebelum belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sudah bersedia untuk melihat muka surat 154 berkaitan dengan tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik murid-murid, apa yang kamu faham berkaitan dengan dakwah? Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Mungkin kamu pernah dengar perkataan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dakwah ni berpakaian dakwah, berkelakuan dakwah dan sebagainya? Okey, baik, kita tengok dulu apa itu yang dimaksudkan dengan dakwah. Okey, kita tengok di sini berkaitan dengan dakwah iaitu menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Itu adalah maksud dakwah. Maksudnya mengajak orang buat baik dan mencegah orang daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Maksudnya kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu 1400 tahun yang lepas berdakwah di Mekah. Yang pertama secara sulit selama 3 tahun. Semua dah tahu baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Ini adalah salah satu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Okey, seterusnya kita tengok cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Iaitu ada dua. Yang pertama, dakwah secara lisan, dan yang kedua, dakwah secara perbuatan. Okey, kita lihat bagaimana dakwah secara lisan. Yang pertama, Nabi nasihat yang baik kepada sahabat-sahabat baginda ataupun yang bukan Islam. Nabi nasihat. Yang kedua, tazkirah, iaitu peringatan. Yang ketiga, dialog, iaitu secara bersemuka ataupun berbual dan sebagainya. Yang keempat, bercerita. Yang kelima, berdebat. Okey, seterusnya dakwah secara perbuatan. Yang pertama, ziarah. Yang kedua, memberi hadiah. Memberi hadiah. Jangan lupa beri hadiah ke ustaz. Okey, baik. Yang ketiga, mengutuskan surat. Yang keempat, menghantar utusan. Yang kelima, berakhlak mulia. Yang mana kita tahu Nabi ni adalah akhlak seperti mana? Akhlak Al-Quran. Sebagaimana isterinya Sayyidatina Aisyah meriwayatkan akhlak Al-Quran, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Quran. Okey, baik. Jelas ada 5 dakwah secara lisan dan juga ada 5 dakwah secara
perbuatan. Okey, baik murid-murid. Kita tengok bagaimana tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berdakwah kepada kaum Quraisy ni macam-macam tentangan yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Okey, yang pertama, fitnah. Yang mana kita tahu orang Quraisy ni menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Itu hebat tentangan Rasulullah difitnah. Yang kedua, pemulauan Nabi dipulau ataupun diboikot dalam bahasa Inggerisnya. Yang mana orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Masya Allah, bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sampai dipulau oleh kaumnya sendiri. Okey. Seterusnya, kita tengok bagaimana tentangan yang ketiga. Bukan setakat dipulau, bukan setakat difitnah. Nabi juga yang ketiga penyiksaan. Nabi diseksa. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin, seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka, seperti berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana Bilal yang menyebut kisahnya yang masyhur, ahadun ahad, ahadun ahad. Walaupun Bilal bin Rabah hebat diuji, tapi tetap dia sebut Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa yang disembah. Okey, baik, yang keempat, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh secara kejam, seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Kisah ni hebat, Sumayyah. Okey, baik. Lagunya, Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga tu selama-lamanya. Okey, baik, setakat tu saja. Okey, nak lebih nanti bayar. Okey, baik. Okey, bagaimana sahabat-sahabat Nabi hebat ditentang oleh kafir Quraisy terhadap dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat baginda juga diseksa dengan berbagai-bagai siksaan, berbagai-bagai kezaliman yang telah dilakukan. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok pula akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan Quraisy yang begitu hebat yang kita tahu tadi. Okey, baik. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sabar yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Yang mana bagaimana akhlak Nabi perlu kita hayati. Saya akan bersabar dan tambah dalam setiap aspek kehidupan. Kita juga kena contoh, kita perlu bersabar. Sebagaimana sabarnya, hebatnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Nabi tidak pernah give up, sentiasa berdakwah siang dan malam. Macam mana kita kena contohi? Saya, kamulah, kita bersama kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita kena sentiasa
berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, baik. Yang ketiga, prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Macam kita lah, kita kena utamakan keluarga yang terdekat, mak ayah kita, adik-beradik kita, sebelum kita nak ajak orang yang lain. Okey. Saya mengamalkan budaya menasihati dalam keluarga. Yes, sebagaimana Nabi tu, dia utamakan keluarga yang terdekat dahulu sebelum nak ajak orang lain dulu untuk masuk Islam ataupun untuk membuat kebaikan. Yang keempat, berjiwa besar. Macam mana? Badan besar? Tidak. Nabi ni sedang-sedangnya. Tak adalah. Okey, baik. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Itulah sifat orang yang berjiwa besar. Tak adalah orang buat macam-macam kita terus kita simpan dendam dan sebagainya, nak balas balik dan sebagainya. Okey, yang mana kita perlu contohnya macam mana? Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Yang paling utamanya, kita doakanlah orang yang buat jahat kepada kita ni dengan kebaikan, insya-Allah. Okey, itu adalah 4 akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bersabar. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Yang ketiga, prihatin. Yang keempat, berjiwa besar. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok pula akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kalau tadi menghadapi tentangan kaum Quraisy, pada muka surat 158 ni kita tengok pula bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Okey, baik. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Optimis ni apa? Optimis ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya mudah faham. Maksudnya sentiasa bersangka baiklah. Sentiasa yakin perkara positif yang akan berlaku. Janji Allah yang baik-baik saja. Okey, yang mana Nabi Muhammad SAW menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Tiga tak ni orang kata kan. Harta, wanita, tahta kan. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Nabi ni setiap optimis. Okey, yang kedua, bagaimana akhlak Nabi yang kedua? Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah yang penyayang. Kena sayang pada orang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak baginda dengan dakwah. Baginda dengan mengusir dan menderhaka dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Hebatnya baginda SAW ni, walaupun dilempar dengan najis, dilempar dengan batu sampai berdarah baginda SAW, tapi Nabi, sebagaimana Ustaz cakap tadi, kita kena doakan orang yang melakukan keburukan pada kita dengan kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW seorang yang maaf semasa peristiwa, tengok balik, semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Begitu besar jiwa besarnya Rasulullah, seorang yang pemaaf. Walaupun macam-macam kaum Quraisy lakukan keburukan, namun kebaikan juga yang Nabi Muhammad SAW balas. Okey, baik. Yang terakhir apa? Terima kasihlah. Okey, baik. Okey, saya harap dengan pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah mudah-mudahan memberi
input yang berguna tambahan di musim PKP ni tak dapat bersemuka, namun sikit sebanyak kita dapat sama-sama berkongsi ilmu dan juga sama-sama kita ulang kaji balik buku-buku, subjek-subjek yang awak dah belajar tu yang lepas. Dan juga untuk tajuk ini Ustaz nak pastikan nanti awak buat latihan, insyaAllah Ustaz akan secara detailnya dalam Google Classroom nanti jangan lupa, yang pastinya jangan lupa hantar jika ada latihan yang Ustaz berikan kepada kamu semua. Okey, baik murid, insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.